Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Hadi Ikram bin Umar Abad. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tajuk bid'ah di akhir zaman. Okey, kita mulakan dengan konsep bid'ah menurut perspektif hadis. Okey, sabda Rasulullah SAW, "Inna min asyratis sa'ati an yaltamithal ilma indal asghar." Maksudnya adalah sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah dituntutnya ilmu dari Al-Ashaghir. Okay. Menurut Ibnu Al-Mubarak, Al-Ashaghir adalah orang-orang kecil dari kalangan orang bid'ah. Golongan ini telah mengangkat hawa nafsu sebagai penentu keputusan dalam urusan hal ehwal agama mereka. Okay. Bid'ah juga makna dari sudut syarak ialah suatu perkara membawa pembaharuan yang bertentangan dengan syarak dan dalil yang khusus dan umum. Dari sudut bahasa pula ialah sesuatu perkara baru yang dicipta tiada asas pada sebelumnya. Sebelumnya sebut merujuk kepada zaman Nabi SAW, para sahabat dan ulama seterusnya. Okey, kita teruskan pada ciri-ciri bid'ah. Okey, sabda Rasulullah SAW, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut ditolak. Para ulama salaf memakruhkan suatu amalan bid'ah dilakukan tanpa membelakangi syariat dan tidak diharuskannya bagi melakukannya. Para salaf amat mengambil berat tentang kesahihan amalan mereka, sama ada ianya berdasarkan syariat maupun tiada dalam pensyariatan. Jenis bid'ah menurut Imam Al-Izzuddin Ibnu Abdul Salam, beliau membahagikan bid'ah kepada 5, iaitu yang pertama ialah bid'ah wajib. Bid'ah wajib yang menurut beliau adalah pembaharuan dalam sebuah kaedah. Contohnya kita lihat kepada pengumpulan Al-Quran di zaman Khulafaur Rasyidin. Perkara ini dilakukan untuk menjamin kemaslahatan umat Islam yang akan datang. Kerana tanpa pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran akan hilang dan tidak akan mampu menjadi bahan rujukan ataupun menjadi bahan bacaan untuk umat Islam yang akan datang. Seterusnya kita boleh lihat pada kaedah Nahu. Ilmu Nahu amat penting untuk kita memahami bahasa Arab, lagi-lagi dalam penggunaan Al-Quran dan Al-Hadis. Okey, yang kedua adalah bid'ah haram. Bid'ah haram di sini merujuk kepada bid'ah yang tidak ada pensyariatan dalam agama. Yang ketiga adalah bid'ah mandub. Bid'ah mandub di sini adalah merujuk kepada pembaharuan untuk kepentingan manusia. Sebagai contoh, kita membina sebuah jabatan untuk kita menyeberangi daripada sebuah tempat ke seberang sana. Okey. Yang keempat adalah bid'ah makruh. Bid'ah makruh adalah sesuatu yang ada pensyariatannya namun dilakukan secara berlebihan. Contohnya lah, kita membina masjid. Namun kita membina masjid itu, kita memperhiasi masjid itu dengan melampau. Agama tidak menyukai perkara yang melampau ini, dan Allah juga tidak menyukai orang yang berkelakuan melampau. Yang kelima ialah bid'ah mubah. Bid'ah mubah di sini adalah merujuk kepada perbuatan kita, macam kita menikmati kehidupan, kita duduk di rumah, kita menaiki kereta dan sebagainya. Okey. Seterusnya kita teruskan kepada jenis-jenis bid'ah yang disebutkan dalam Islam. Imam Asy-Syatibi berpendapat bahawa bid'ah dibahagikan kepada 2 jenis. Yang pertama adalah bid'ah hakikiyah dan yang kedua adalah bid'ah idhafiyah. Okey. Bid'ah hakikiyah adalah sesuatu amalan yang dilakukan yang menghampiri kepada syirik. Contohnya kita melihat kepada
amalan penyembahan kubur. Okey, amalan penyembahan kubur bukan kita dilihat sebagai kita dilihat amal tersebut sebagai mendekati syirik lah. Sebab kita sepatutnya apabila kita memerlukan sesuatu pertolongan, apa jenis benda pun kita perlu minta dengan Allah, bukan kepada selainnya. Yang kedua adalah bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah adalah bermaksud bid'ah yang pembaharuan ataupun amalan. Bid'ah idhafiyah adalah amalan yang ada pada pensyariatannya, namun ditokok tambahkan oleh manusia. Okey. Seterusnya adalah faktor utama berluasnya bid'ah dalam masyarakat. Antara faktor berluasnya bid'ah adalah jarak masa yang jauh antara umat Islam terdahulu dengan umat Islam sekarang. Yang kedua adalah terangkat ilmu dengan kematian para ulama. Okey, perbahasan ulama dalam menghadapi masalah bid'ah diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, "Amma ba'd fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah." Sesungguhnya perkataan yang baik adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ibnu Taimiyah berpendapat bahawa bid'ah terbahagi kepada dua. Pertama, datangnya dalam lafaz atau keyakinan, dan kedua adalah bid'ah melalui ibadah dan perbuatan. Berdasarkan Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali pula, bid'ah merupakan perkara yang tiada asas dalam agama dan ianya tiada dalil sahih untuk dirujuk. Sesuatu bid'ah akan tergugur gelarannya sekiranya mempunyai dalil tentang pensyariatannya, meskipun golongan lain mengatakan bid'ah adalah perpandukan makna secara bahasa. Okey, sebenarnya kita pergi kepada pembuktian kepada masyarakat moden tentang permasalahan bid'ah. Okey, sabda Rasulullah, mafhumnya ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahli kitab telah berpecah belah kepada 72 golongan, dan sesungguhnya agama ini Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempat di dalam neraka dan satu golongan di dalam syurga, iaitu Al-Jamaah. Hadis riwayat Ahmad. Okey, berpecah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ini merujuk pada agama terdahulu, iaitu agama Yahudi dan Nasrani. Dan Nabi SAW juga mengisyaratkan kepada kita bahawa umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan, dan hanya satu golongan sahaja akan terselamat, iaitu golongan yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, terusnya kita pergi kepada perbandingan bid'ah di zaman dahulu dan zaman sekarang. Okey, bid'ah merupakan perkara yang disukai oleh iblis berbanding maksiat. Maksiat akan diampuni oleh Allah SWT sekiranya bertaubat. Tapi kalau macam bid'ah akan diampuni oleh Allah sekiranya dia bertaubat dan dia meninggalkan amalan bid'ah itu. Dan antara amalan bid'ah yang dilakukan daripada dahulu hingga sekarang adalah penyembahan kubur. Okey, sabda Rasulullah melarang solat menghadap kubur. Hadis riwayat Ibn Hibban. Okey, menurut Ibn Hajar Al-Haythami, beliau menegaskan bahawa perbuatan ini adalah merupakan sebahagian daripada dosa besar. Dan di hari kiamat juga golongan yang menyembah kubur akan dipandang hina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita pergi kepada artikel review isu membida'ah amalan masyarakat Melayu. Analisis wacana media massa. Penulisnya adalah Dr. Muammar Gaddafi bin Hanafiah. Okey, pemikiran Dr. Muammar Gaddafi adalah berfikiran berteraskan peradaban dan tamadun Islam. Beliau juga merupakan seorang yang berpegang teguh dengan adat rasa Melayu. Okey, penulisan yang dibawa oleh beliau adalah mengambil pandangan tokoh ilmuwan dan kereta akhbar tentang permasalahan ini.
beliau juga menggunakan bahasa yang mudah yang mampu dibaca. Okey. Ringkasan jurnal, beliau membahaskan tentang pegangan agama Islam yang digenggam erat oleh masyarakat Melayu sekian lama. Selain itu, beliau juga menerangkan tentang faktor tersebarnya bid'ah akidah dalam kalangan masyarakat Melayu sekarang. Yang ketiga adalah beliau membincangkan tentang hasil kajian dan perbincangan dalam artikel ini. Isu yang dibawa oleh penulis adalah definisi agama dan adat dalam mengaitkan agama dengan adat kesan masyarakat Melayu. Yang kedua adalah kisah sejarah isu bid'ah dalam masyarakat Melayu. Dan yang ketiga, pendapat dan konsep bid'ah pada pandangan Melayu. Okey, isu menarik di dalam jurnal ini adalah pandangan dan konsep bid'ah Melayu dan perbezaan isu khilafiyah dan isu bid'ah. Kekuatan dalam artikel pula adalah cara pengutaraan abstrak yang jelas. Di dalam artikel juga, penulis menggunakan pandangan ilmuwan yang lain dalam isu ini. Namun kelemahan yang terdapat dalam artikel ini adalah beliau tidak mengambil dalil Al-Quran dan As-Sunnah dalam penulisan. Dan seterusnya adalah sumbangan jurnal ini. Membuka pemikiran masyarakat tentang permasalahan ini. Dan seterusnya golongan mahasiswa juga boleh mengambil artikel ini sebagai bahan uji kaji. Okey, ulasan terhadap artikel adalah penulis tidak membawa pandangan dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah dan pandangan ulama' di dalam penulisan artikel. Ini kerana isu membida'ah ini merupakan isu yang perlu disandarkan kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah, bukannya pada pandangan ilmuwan yang lain. Okey, impak penulisan artikel pada pembaca, mengembangkan gaya pemikiran pembaca dan menambahkan ilmu pembaca. Maklumat baharu yang saya perolehi daripada membaca artikel ini adalah memahami dengan baik tentang permasalahan isu bid'ah dalam amalan dan budaya masyarakat Melayu. Dan seterusnya adalah saya juga memahami sejarah bid'ah di dalam masyarakat Melayu. Rumusan daripada artikel adalah bid'ah merupakan satu perkara yang tiada sumber berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Perkara khilaf atau permasalahan agama perlu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Cadangan untuk menambah baik untuk artikel ini adalah penulis boleh menggunakan, penulis perlu menggunakan dalil daripada Quran dan As-Sunnah. Dan seterusnya adalah penulis juga perlu menambahkan kisah sejarah kedatangan agama di tanah air. Kerana di tanah Melayu ada beberapa agama yang telah berada di tanah Melayu sebelum kedatangan agama Islam. Sekian daripada saya.